Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Apa khabar semua? Dan pada petang yang berbahagia ini, saya ucapkan selamat datang ke sesi Sembang Santai Projek Akhir, yang mana pada petang ini kita akan membincangkan cara mudah sedia laporan projek akhir. Jadi tanpa melengahkan masa, saya dengan sukacitanya mempersilakan sahabat saya Encik Anwar bin Abdul Wahab untuk meneruskan sesi sembang santai kita petang. Dipersilakan Encik Anwar. Okey. Terima kasih kepada saudara moderator Cik Muhammad Rizal bin Abdul Rahim. Okey, rumusan dan cadangan. Tuan-puan, dekat peringkat rumusan dan cadangan, dia membincangkan keputusan kajian dengan mengaitkan teori berkaitan dan kajian lampau yang dibincangkan dalam kajian literatur. Okey, saya suka dalam rumusan ni, tuan-puan, list balik objektif tuan-puan, adakah dia mencapai. Kalau tuan-puan maklumkan kat situ menentukan kekuatan ini, okey terus. Objektif pertama menentukan kekuatan. Okey, berdasarkan kajian, objektif pertama telah tercapai di mana kekuatan ini telah didapati tinggi, di mana bahan adalah amat sesuai untuk bancuhan. Contoh. Itu contoh. Dan ia disokong oleh siapa? Contohnya Rizal Abdul Rahim 2020. Di mana Rizal Abdul Rahim tadi, tuan-puan dah pilih dia dalam literatur. Maksudnya nama Rizal Abdul Rahim tadi ada dekat literatur, dekat rumusan tadi pun ada pasal Rizal tadi, beritahu pasal kekuatan tadi. Itu kesinambungan cerita research. Kemudian objektif yang kedua, cerita pasal apa pula? Pastikan tuan-puan aim terus macam tu. Kita tak nak melalut cerita rumusan ini, mengatakan projek ini boleh diguna pakai, adalah sangat baik, menjadi satu advantage untuk saya mendapat diploma dengan baik. Tak payah. Boleh meningkatkan ekonomi negara. Tak payah. Tak payah cerita benda tu. Tolonglah, kita nak tahu. Panel akan tanya, okey, tengok rumusan. Okey, objektif pertama capai tak? Tak, ini cerita pasal ekonomi negara, semua pasal bajet 2021 tu. Apa ni? Tak payah. List balik objektif tuan-puan, capai ke tak capai? Apa yang tuan-puan dapat? Itu je. Cukup kat situ. Kemudian cadangan. Cadangan ni sangat mudah. Mungkin boleh kalau tuan-puan buat pasal bahan, cadangkan bahan yang lain. Kalau tuan-puan buat pasal reka bentuk, cadangkan reka bentuk berbeza. Untuk cadangan, biasanya kita ambil perkara yang sangat-sangat idea, iaitu daripada segi bahan berbeza, daripada segi penyambungan berbeza kalau produk tu menyambung, kalau daripada segi sistem berbeza, kalau daripada segi dia punya kaedah ujian berbeza, kalau situasi mungkin situasi berbeza. Kalau tuan-puan buat dekat tempat sejuk, buat tempat panas. Boleh, kita cadang, bukan kita yang nak buat, orang lain nak buat. Mungkin cadangan tuan-puan tu boleh diguna pakai pelajar-pelajar FYP selepas ini. Ya. Dan yang terakhir untuk hari ini, di mana rujukan. Rujukan sebenarnya saya dah cerita dah tadi dekat literature tadi. Okey, rujukan tuan-puan mesti pakai APAA ataupun format IE. Ni yang saya cakap tadi. Format-format rujukan ni. Yang ini macam Cik Rizal cakap tadi, saya tak nak sentuh banyak sebab dia melibatkan software Mendeley tadi. Sebab saya rasa memang ada 2-3 orang yang sangat arif tentang Mendeley. Dr. Zanariah pun pernah share berkenaan Mendeley ni. Dan saya ikuti benda tu, sangat bagus. Okey, mungkin kita boleh berjemput dia ataupun Dr. Zamsawani atau sesiapa. Mungkin ramai yang memang expert Mendeley ni. Untuk dikongsi. Okey. So saya rasa setakat yang saya nak jelaskan rujukan, dah kita akan masuk sesi lain. Dan yang terakhir, lampiran. Halaman ini sebagai pilihan bergantung kepada kandungan laporan. Lampiran ni tuan-puan, kalau tuan-puan nak selamat, masukkanlah lampiran. Mungkin tuan-puan ada rujuk standard ataupun tuan-puan ada rujuk mana-mana, bukan masukkan semua jurnal yang tuan-puan rujuk, bukan. Rujuk standard, biasanya kita letak standard ataupun dokumen rasmi.
yang kita pakai. Ingat tuan-puan, jangan masukkan lab sheet, helaian makmal dalam lampiran. Helaian makmal tu semua penyelia ada tuan-puan. Masukkan benda-benda yang boleh membantu ataupun menyokong kajian tuan-puan. Saya rasa setakat itu dan saya mohon laluan sikit Encik Rizal. Okey, teruskan. Kita jangan tutup lagi Encik Noh. Kita ada beberapa soalan lagi. Saya tak tutup. Nanti Encik Rizal mohon mereka scan ini untuk saya buat penambahbaikan. Perkongsian akan datang supaya saya kenal pasti dekat mana yang saya kurang dan saya boleh bagi dekat orang lain. Okey, kita ada satu lagi soalan daripada Nurul Afifah binti Muhammad Fadli. Assalamualaikum Cik. Kalau contoh kita letak definition daripada sumber di artikel and kita copy paste ayat dia dan lepas tu kita buat citation, perlu ke kita ubah sikit beberapa ayat daripada ayat asal di artikel tu untuk elakkan plagiat? Okey, satu soalan yang sangat baik dan saya terlepas pandang untuk menyatakan benda tu. Untuk pengetahuan tuan-puan, apabila kita dapat satu maklumat berkenaan kalau kita dapat satu maklumat ataupun data ataupun pernyataan yang dinyatakan dalam jurnal berkenaan sesuatu fakta, maka fakta itu boleh diubah ayatnya, mungkin daripada ayat aktif kepada pasif ataupun ayat pasif kepada aktif. Kalau dahulu saya beritahu saya ni bukanlah cerdik sangat. Saya banyak pakai benda-benda software je belajar. Saya guna free active convert to passive convert sentence. Saya type situ, ada ayat ini, saya pergi makan ikan keli. Kemudian dia pasif kan, ikan keli dimakan oleh Anwar. Berbeza. Jadi saya tak tiru ayat dia, saya ubah ayat dia. Tapi pelajar, saya faham ada antara kamu dah terdesak, maka kamu copy paste. Jadi saya sarankan cuba buat aktif ataupun pasifkan ayat tersebut. Kalau saya sebagai penyelia, saya nak semak kamu meniru ataupun tidak, senang je. Saya copy kamu punya satu perenggan, saya letak dalam Google, saya terus dapat Wikipedia tahun bila. Okey, tu saya harap jawapan tadi telah dijawab dengan baik soalan tadi. Okey, Cik Noh, mungkin soalan terakhir sebelum kita tutup. Kalau kata tadi metodologi kita dah cakap dah, kita nak buat step A, B, C. Contohnya kita design satu bahan. Okey, mula kita design pada metod kita nak letak 3 kaki contohnya. 3 batang kaki. Ataupun tripod. Tetapi bila kita buat, 3 kaki tu tak stabil. So kita nak tambah jadi 4 kaki. Jadi dalam metodologi kita tu nak ubah semula ke ataupun kita cuma cerita kat discussion kita bahawa metodologi asal kita terpaksa diubah, design asal kita terpaksa diubah kerana perkara-perkara berikut. Okey. Kelebihan research Encik Rizal, apa yang kita cerita dalam metodologi is the real apa yang kita buat dalam research. Jangan sembunyi-sembunyikan. Jangan kita di hujung perbincangan baru kita beritahu kita ubah. Kita kena cerita dekat metodologi kita dah ubah. Itu berhati-hati dengan research. Kita jangan cuba bagi peluang kepada panel, bagi ruang untuk panel serang kita. Kita defense siap-siap dekat metodologi, kita cerita. Kalau 4 kaki terus pakai 4 kaki. Ubah terus. Ubah terus. Tambah terus dalam metodologi. Sebab ingat tuan-puan, dalam bab research sama ada bab 1, 2, 3 dan 4 ataupun 5, ia bukan final. Contoh, pelajar FYP 1, dia dah siap bab 1, 2, 3, lepas tu dia sambung bab 4, bab 5. Dia kata, Encik, bab 1 saya macam ada benda nak ubah lah. Bab 2 saya macam benda nak ubah. Ingat, research boleh berubah. Contohnya dalam bab literature. Literature review ataupun kajian literatur tak akan habis selagi tuan-puan tak siap research. Sama juga dekat metodologi. Mana tuan-puan boleh tambah, tuan-puan boleh tambah. Boleh ubah. Sehingga tuan-puan betul rasa dah solid dan sempurna, baru tuan-puan hantar. Itu kajian. Jangan di penghujung baru nak cerita. Oh, penghujung saya ubah bahan Encik. Kenapa kamu tak cerita kat metodologi? Oh, metodologi saya FYP 1. Oh, tak boleh. Itu salah. Kena cerita siap-siap. Okey, faham di situ.
So sebelum kita tutup, saya ingatkan sekali lagi. Cik Rizal, ataupun saya minta maaf. Ya. Ada satu soalan daripada Miss Tia ni. Dia minta Mana, saya maklum kepada pelajar FYP. Dia bagi kat saya ni. Okay. Maklum kepada pelajar FYP, ada penulisan dan penghantaran laporan teknikal untuk tujuan penerbitan. Okey, yang ini laporan teknik, ada penulisan dan penghantaran laporan teknikal untuk tujuan penerbitan. Saya tak berapa clear ni mesti tanya ni. Di iklan kot. Ada ruangan untuk mana-mana pelajar ataupun supervisor untuk menghantar penulisan untuk diterbitkan. Mungkin begitu kot. Okey, betul. Maksudnya memang ada ruang lah untuk pelajar terbitkan. Tapi untuk pelajar DAS, dia special case sikit Encik Rizal. Saya rasa yang ini kena bagi slot dekat Encik Zamri. Kita ada apa Encik Zamri yang 5 keping tu? Technical paper. Saya rasa Encik Zamri yang lebih arif apa yang kena isi dalam technical paper, iaitu isi kandungan. Dipersilakan dengan hormatnya Encik Zamri. Panjang ke technical paper ni, kan kita boleh buka satu tajuk? Encik Zamri macam mana? Buka satu tajuk lain lah. Ada panjang sikit. Lagi pelajar tak dapat result lagi. So kalau boleh masa dekat-dekat penulisan report tu, masa nak sebelum presentation tu sesuai lah. Bulan 12. So masa tu mungkin mereka lebih fokus lagi lah. Sekarang ni kalau kita cakap mungkin dia masih lagi nak buat siapkan projek lagi. Hari ni kita nak fokus pada laporan akhir final project je. Okay. So saya minta Cik Anwar tolong kopikan link Cik Anwar tu kepada ruangan chat. Mungkin ada pelajar kita boleh tekan link tu terus, ataupun mungkin ada pelajar yang boleh scan QR code tu boleh juga terus. Saya mohon sekali lagi kepada para pelajar untuk buat menjawab soal selidik yang disediakan. Ini adalah untuk proses penambahbaikan ataupun kita nak dapat feedback daripada tuan-tuan perempuan semua yang menyertai sesi sembang santai kita pada petang ini. Jadi soalan terakhir sebagai pergulungan Cik Anwar, soalan terakhir, kenapa pelajar-pelajar perlu buat projek akhir? Apa signifikannya kepada pelajar-pelajar ni untuk ambil subjek ni? Silakan. Okey, terima kasih Encik Rizal. Sebenarnya untuk pengetahuan semua, projek akhir ni sebenarnya dia sesuatu yang sangat kompleks. Ataupun istilah kata dia sesuatu yang sangat besar. Kalau tuan-puan pergi kat satu pembangunan Putrajaya, dia lengkap. Dia ada masjid, dia ada jambatan, dia ada pasaraya, dia ada semua. Jadi FYP ni adalah kemuncak untuk pelajar diploma di politeknik ataupun di mana-mana universiti untuk mengaplikasikan apa yang mereka telah belajar sebelum ini. Ingat tuan-puan mungkin tak belajar pasal batu bata dengan saya ataupun Cik Rizal, tetapi tuan-puan belajar waktu FYP. Tetapi tuan-puan tak perasan dalam pembelajaran batu bata ataupun FYP, tuan-puan sebenarnya belajar kaedah komunikasi. Bagaimana nak berkomunikasi dengan orang luar, bagaimana nak berkomunikasi dengan penyelia yang macam saya ni, kerap-kerap bad mood walaupun saya bukan seorang perempuan. Kemudian bagaimana tuan-puan nak berkomunikasi pula dengan penyelia yang memang sangat teramah, sangat mengambil berat tuan-puan. Pukul 1 pagi, 2 pagi, 3 pagi WhatsApp. Macam mana? Sebenarnya itu adalah satu advantage untuk tuan-puan buat persediaan jika tuan-puan bekerja ataupun tuan-puan belajar untuk dalam bidang sambungan untuk ijazah ataupun sarjana ataupun PhD. Untuk pengetahuan tuan-puan, saya baru dalam pengajaran politeknik. Saya hampir 11 tahun. Tapi saya uruskan FYP lebih kurang 8 tahun. Jadi satu benda yang saya nak share dengan tuan-puan, pelajar-pelajar yang buat FYP bawah saya sekarang ni, saya rasa ada 5 orang doktor tuan-puan di UNIMAP dan UMP. Semua pelajar politeknik. Tapi itulah ilmu yang saya kongsi dan Cik Rizal kongsi dan yang lain-lain kongsi. Tapi yang Hasliana tu bukan bawah saya.
Tapi dia kata berdasarkan apa yang saya belajar waktu FYP, itu adalah satu advantage untuk saya pergi lebih jauh, Encik. Kalau dalam bidang kerja, saya boleh kawal emosi, saya boleh kawal saya punya fizikal, saya boleh kawal saya punya rohani. Waktu inilah kita kenal pasti diri kita, kekurangan dan kelebihan. Terima seadanya diri kita dan terima juga seadanya ahli kumpulan kita dalam mencapai satu tujuan yang sama, iaitu nak siapkan FYP, dan kalau dapat A, dapat kemenangan kat mana-mana, itu adalah bonus tuan-puan. Bonus. Cukup yang saya nak sampaikan di situ. Saya harap terus berusaha untuk FYP, jangan pandang ia satu beban, pandang ia satu laluan untuk tuan-puan jadi lebih hebat. Baik, itu dia satu kesimpulan, satu rumusan yang cukup baik, cukup padu, padat, dan kita ucapkan jutaan terima kasih, setinggi-tinggi penghargaan diberikan kepada Encik Anwar Abdul Wahab di atas perkongsian ilmu yang telah disampaikan kepada kita pada petang ini, sesi sembang santai kita pada petang ini. So sekali lagi saya mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan jutaan terima kasih kepada semua penyelaras projek yang turut sama pada petang ini. Terima kasih kepada para pelajar yang menjayakan, dan saya ingatkan sekali lagi, jangan lupa isi attendance pada link di ruangan chat yang saya berikan, dan tolong isikan soal selidik yang Cik Anwar sampaikan ataupun letakkan di ruangan chat sebentar tadi. Jadi itu sampai sini saja sembang santai untuk projek akhir atas tajuk cara mudah sedia laporan projek akhir. Diharapkan semua dapat mendapat manfaat yang sebaiknya.